Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya serta rakan-rakan yang lain iaitu Rohul Hanis akan memberi sedikit penjelasan mengenai Asbabun Nuzul di Surah Al-Kahfi yang merupakan subtopik bagi tajuk pertama dalam bab tafsir, iaitu Muqaddimah Surah Al-Kahfi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia telah berkata secara ringkasnya, telah datang dua orang utusan kaum Quraisy dengan tiga soalan yang dicadangkan oleh pendeta Yahudi. Pertama, soalan tentang kisah pemuda pada zaman dahulu dan apa yang terjadi kepada mereka. Kedua, soalan tentang pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib, timur dan barat, serta peristiwa yang berlaku. Dan yang ketiga, soalan kenaan dengan roh. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, akan aku jawab pertanyaan kalian itu pada esok hari. Maka beredarlah mereka. Nabi SAW tertunggu-tunggu akan turunnya wahyu selama 15 malam. Namun malaikat Jibril tidak kunjung tiba, sehinggalah baginda bersedih dan resah gelisah tentang jawapan apa yang perlu diberikan kepada para utusan kaum Quraisy itu. Kemudian turunnya malaikat Jibril dengan membawa wahyu, iaitu surah Al-Kahfi, disertakan dengan teguran buat baginda Rasulullah SAW supaya tidak bersedih, dan jawapan perihal pemuda-pemuda pada zaman dahulu dan pengembara. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai Zulkarnain, daripada ayat 83 sehingga akhir ayat. Seterusnya, kita akan membincangkan sedikit tentang latar belakang surah Al-Kahfi berkenaan tempat, rekod dan kejadian yang menyebabkan turunnya surah Al-Kahfi. Asbabun Nuzul surah Al-Kahfi menjelaskan berkenaan kaum Quraisy pada waktu itu yang mengutus dua orang utusan, iaitu Nadar bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid, bagi menanyakan perihal kenabian Muhammad bin Abdullah serta sifat-sifat para nabi zaman dahulu. Namun, sebelum utusan itu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy menyuruh mereka menemui para pendeta di Madinah terlebih dahulu. Kerana orang-orang Quraisy percaya para pendeta adalah orang yang berpengetahuan luas, pakar kitab serta mengetahui perihal para nabi zaman dahulu. Oleh sebab itulah mereka berasa lebih baik minta pandangan pendeta berkaitan soalan-soalan yang perlu diajukan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum utusan itu kunjungi baginda. Ini bertujuan supaya baginda Nabi Muhammad SAW tak dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh utusan itu. Maka berangkatlah Nadar bin Al-Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid menghadap para pendeta di Madinah bagi meminta pertimbangan. Apabila tiba, utusan kaum Quraisy itu pun bertanya, apa yang semestinya kami tanyakan kepada Muhammad bin Abdullah? Lalu pendeta itu menjawab, tanyakan kepada Muhammad bin Abdullah perihal tiga perkara. Sekiranya baginda dapat menjawabnya, maka baginda benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya baginda tidak dapat menjawab soalan-soalan itu, maka Muhammad bin Abdullah adalah Nabi palsu. Tegas pendeta itu. Jadi, apakah tiga perkara yang perlu kami tanyakan kepada Muhammad bin Abdullah? Tanya para utusan kepada pendeta. Jawab pendeta, pertama, tanyakan perihal para pemuda pada zaman dahulu yang meninggalkan kota dalam tempoh yang lama. Yang kedua, tanyakan perihal pengembara yang sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang terakhir, tanyakan kepadanya perihal roh. Demikianlah tiga pertanyaan yang dicadangkan oleh para pendeta di Madinah supaya diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian utusan itu pulang dan menceritakan kepada kaum Quraisy berkenaan tiga pertanyaan yang akan diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perasaan bangganya, kaum Quraisy berkata, pasti Muhammad bin Abdullah tidak dapat menjawabnya sehingga kami dapat mempersendakannya sesuka hati. Baiklah, usah bertangguh lagi dan berangkatlah menemui Muhammad bin Abdullah bagi menanyakan tiga hal itu. Maka berangkatlah mereka menemui Nabi Muhammad SAW.
Setibanya di tempat Nabi Muhammad SAW, mereka benar-benar mengajukan 3 perkara yang dirancang. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW berjanji dengan berkata, "Aku akan menjawab 3 hal yang kalian tanyakan kepadaku." Namun, dalam janji baginda lupa untuk mengatakan insya-Allah. Maka oleh yang demikian, Allah Subhanahu wa taala menegur dalam surah Al-Kahfi supaya segala janji perlu disertai dengan ucapan insya-Allah. Seterusnya, Rasulullah SAW tertunggu-tunggu kerana selama 15 malam tidak turunnya wahyu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Namun, malaikat Jibril tidak kunjung tiba, sehinggalah baginda berasa sedih. Orang Mekah mulai ragu apabila baginda bertangguh dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu. Baginda resah tentang jawapan yang perlu diberikan kepada para utusan kaum Quraisy. Kemudian, malaikat Jibril pun turunlah dengan membawa wahyu iaitu surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 6 yang menceritakan berkenaan kaum Yahudi yang menjadi penyokong kepada kaum Quraisy. Ayat ke-6 adalah teguran kepada Rasulullah SAW supaya baginda tidak bersedih hati. Selepas itu, turunnya ayat ke-9 hingga 26 sebagai jawapan perihal pemuda-pemuda Kahfi. Ayat ke-83 hingga 101 menjawab persoalan tentang pengembara. Seterusnya, ayat ke-85 menjawab persoalan tentang roh. Peristiwa ini direkodkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq melalui orang Mesir daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Di sebalik janji Rasulullah SAW yang akan menjawab pertanyaan utusan kaum Quraisy ni, ada juga dijelaskan berkenaan kejadian ketika orang Quraisy datang menanyakan kisah pemuda-pemuda Kahfi, iaitu pemuda-pemuda zaman dahulu yang pergi ke gua. Rasulullah SAW tergesa-gesa mengatakan, "Esok aku jawab pertanyaan itu." Namun ternyata selepas 15 hari wahyu tetap tak turun sehinggalah baginda berasa resah dan gelisah. Maka turunnya ayat ke-23 hingga 24 dalam surah Al-Kahfi yang mana Allah memberikan peringatan supaya jangan tergesa-gesa mengatakan sesuatu yang belum jelas. Apabila kita berjanji, perlulah disertai dengan ucapan insya-Allah. Berhubung dengan ayat ke-25 direkodkan oleh Ibnu Marduwah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan ayat itu. Mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun. Pemuda itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah 300 tahun ataupun bulan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 300 tahun yang ditambah dengan 9 tahun, maka jumlahnya 309 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sedikit sebanyak ringkasan kejadian berkenaan turunnya surah Al-Kahfi yang dikumpul daripada buku yang berjudul Asbabun Nuzul. Selain daripada Al-Quran Al-Karim, kumpulan kami juga telah menggunakan buku ini sebagai rujukan yang berjudul Mu'jizat Surah Al-Kahfi karangan Ustaz Muhammad Mukhtar yang dicetak pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh PTS Publication. Baiklah, buku ini telah diterjemahkan secara sah daripada buku asal yang bertajuk Mencerdaskan Fikiran dan Hati dengan Kemu'jizatan Surah Al-Kahfi oleh Muhammad Mukhtar, terbitan penerbit Diva Press, Banguntapan, Indonesia. InsyaAllah